KVS Pembuatan Roti. CO1, Amalan Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan bersama Cikgu Rozi. Pernyataan aktiviti kerja nombor 2, perancangan keselamatan, kesihatan dan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan. Subtajuk hari ini adalah pembersihan dan sanitasi peralatan, perkakas dan bahagian dapur. Hasil pembelajaran diharapkan di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti kaedah pembersihan dan sanitasi di dapur. Okey, sebelum kita meneruskan lagi pelajaran tentang tajuk ini, kita semua perlu tahu bahawa pembersihan dan sanitasi peralatan, perkakas dan bahagian dapur adalah sangat-sangat penting. Okey, kenapa penting? Sebab kita nak menjaga dan memastikan bahawa tiada bakteria, tiada kuman, tiada kulat yang boleh mencemarkan makanan ataupun mengeluarkan bau busuk dan seterusnya mendatangkan mudarat kepada pelanggan yang makan makanan yang terhasil daripada dapur kita. Jadi kita kena pastikan betul-betul bukan setakat bahan-bahan saja yang bersih, tetapi juga segala peralatan, segala perkakas dan keseluruhan bahagian dapur berada dalam keadaan yang sangat bersih dan selamat. Okay. Dan sanitasi maksudnya kawalan keselamatan dan kebersihan. Jadi kita perlu lakukan pengawalan mikro, maksudnya semua benda yang kecil-kecil pun kita kena ambil kira supaya pembersihan dan sanitasi makanan yang kita lakukan terhadap peralatan perkakas dan bahagian dapur benar-benar menjadikan dapur kita bersih dan selamat untuk menghasilkan makanan yang juga selamat dan tidak akan mendatangkan mudarat ataupun penyakit kepada orang yang makan makanan kita tu. Okey, untuk kaedah pembersihan dan sanitasi, yang pertama sekali, perlu sediakan jadual pembersihan supaya aktiviti pembersihan dan sanitasi dapat dilakukan secara tetap dan menyeluruh. Maknanya kita perlu ada satu jadual yang tetap yang ada nama dan juga tugas-tugasan yang perlu dilakukan oleh setiap pelajar untuk memastikan peralatan, perkakas dan bahagian dapur sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat. Jadi kita tahu dah kalau bahagian ini siapa yang buat, bahagian itu siapa yang buat. Tak adalah kes semuanya mengelak tak nak buat. Jadi kita tahu kalau tempat itu ataupun peralatan apa saja yang tak kena, tak bersih, kita tahu dah siapa yang tak buat kerja. Kaedah pembersihan dan sanitasi yang kedua masih lagi tentang jadual. Jadi jadual pembersihan itu perlu dinyatakan secara bertulis. Maksudnya perlu ada penyataan dalam kertas. Okay? Lebih baik dia dalam kertas yang besar dipaparkan supaya semua orang boleh nampak dan semua orang boleh tahu. Jadi bukan saja perlu disediakan begitu, tetapi perlu juga disediakan untuk setiap jabatan pada setiap masa. Jadi kalau macam dekat sekolah kita ada bilik masakan ataupun bengkel pembuatan roti tak besar dan bilangan kita punya murid yang terlibat pun tak banyak, jadi kita buat satu jadual untuk satu bilik terus. Tapi kalau untuk premis yang besar, dapur yang besar di hotel ke, dia ada banyak jabatan ataupun banyak department, banyak bahagian. Contohnya ada bahagian store, ada bahagian sos, ada bahagian air, ada banyak-banyak tempat. Jadi setiap jabatan itu perlu ada jadual bertugas yang tersendiri. Okay, sebab pekerja pun ramai, jadi kena ada orang yang bertanggungjawab untuk ruangan-ruangan ataupun jabatan-jabatan yang tertentu. Okey, seterusnya kaedah pembersihan dan sanitasi yang ketiga adalah semua peralatan yang nak kita bersihkan perlu ditanggalkan bahagian atau komponennya. Okey, contohnya macam slices, okey, yang nak menghiris tu pengisar, blender, kan dia ada komponen-komponen dia yang kita nak basuh kan, ada getah ke penutup. Jadi kena buka komponen dan basuh satu persatu, bukan ambil je terus lalu-lalukan. Jadi tempat-tempat yang terlindung tu, tempat-tempat yang sulit tu kita tak basuh betul-betul. Dan itu ada kotoran dekat situ dan bila tak
dibasuh, kotoran tu akan jadi busuk, bercendawan, berkulat dan sebagainya, dan semestinya ada bakteria dekat situ. Jadi kita kena buka setiap bahagian, setiap komponen dan basuh, bersihkan dengan ejen pencuci yang sesuai, dan pastikan kering sebelum kita pasang semula dan juga sebelum kita nak guna semula. Kemudian, kaedah pembersihan dan sanitasi yang keempat adalah bersihkan permukaan dan kawasan sekitarnya dengan betul dan pastikan ia sentiasa bersih dan kering. Jadi permukaan kerja dan juga setiap permukaan yang kita guna yang ada di dapur tu perlu kita bersihkan dengan ejen pencuci yang sesuai. Kena lap, kena letak pembasmi kuman, sebab kita nak pastikan betul-betul tiada bakteria, tiada kuman yang nanti kita akan guna semula. Dan juga pastikan dia kering dan juga bersih. Kaedah pembersihan dan sanitasi yang kelima, yang juga merupakan kaedah terakhir, adalah label semua bekas penyimpanan ejen pembersihan. So di dapur ataupun di bilik masakan, di bengkel pembuatan roti ni, ejen pembersih kita ada banyak. Ada untuk pinggan mangkuk, ada untuk lantai, ada untuk permukaan kerja, ada macam-macam. Jadi semua ejen pembersih itu perlu dilabelkan, ataupun kalau kita beli memang dalam bekasnya dah siap label, tak ada masalah lah. Tapi kadang-kadang kalau kita beli jenis yang refill kan, kita masukkan bekas lain yang tak ada label, kita kena labelkan dengan jelas dan terang supaya orang boleh baca dan boleh guna mengikut fungsinya yang betul. Dan selepas itu, selain daripada dilabelkan, perlu simpan di tempat yang sesuai, yang jauh daripada kanak-kanak. Sekian saja untuk hari ini. Cikgu dah terang 5 kaedah pembersihan dan sanitasi peralatan perkakas dan bahagian dapur untuk memastikan keseluruhan dapur, bukan saja bahan tetapi kita punya peralatan perkakas dan bahagian dapur sentiasa bersih dan juga selamat untuk menghasilkan makanan yang selamat dan juga tidak tercemar. Sehingga kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.